Baik, di samping itu juga Imam Qurtubi membawakan penjelasan berkaitan dengan kekhususan penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam, juga melalui riwayat-riwayat tertentu. Sebenarnya banyak dah dalam nas Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah, menceritakan tentang hakikat kejadian Adam. Baik, ada satu pandangan yang dibawa ialah pendapat daripada Ibnu Sa'ad di dalam kitab dia At-Tabaqat. Dalam kitab dia At-Tabaqat juga riwayat daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau bersabda, sesungguhnya Rasulullah bukan Abu Hurairah bersabda, maaf. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu waladu Adam wa Adam min turab." An-nas waladu Adam. Manusia itu adalah anak cucu keturunan Adam, wa Adamu min turab, dan Nabi Allah Adam alaihi salam diciptakan daripada tanah. Baik, itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat, juga disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam dua-dua kitab jami' dia. Jami' As-Saghir pun dia sebut, Jami' Al-Kabir pun dia sebut, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti kutkan hadis ni adalah hadis hasan, hadis yang terpakai dan terpelihara. Baik, seterusnya ada satu riwayat yang dibawa daripada Sa'id bin Jubair. Pernah dengar nama Sa'id bin Jubair ni? Sa'id bin Jubair, sahabat ke tabi'in? Sahabat ke tabi'in? Pernah dengar? Soalan tu tanya, Sa'id bin Jubair, sahabat ke tabi'in? Ada nama sahabat tak Sa'id bin Jubair? Tak ada. Sa'id Al-Khudri ada. Sa'id bin Jubair tabi'in, murid sahabat. Jadi beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam alaihi salam daripada tanah yang disebut Dajna. Daripada tanah yang disebut Dajna. Ada riwayat yang menyebut Dahna. Apa beza Dajna dengan Dahna? Titik sebiji saja. Eja Dajna, dal, jim, nun, alif, hamzah. Dal, jim, nun, alif, hamzah, Dajna. Kalau dalam konteks penulisan dan penerbitan, terangkat saja satu titik pada huruf jim, dia jadi huruf apa? Dia jadi huruf ha. Sebab itulah ada baca Dajna, ada baca Dahna. Okey, itu kita boleh lihat dalam kitab An-Nihayah. Kitab Nihayah ni nama penuh dia Nihayah fi Gharibil Hadis wal Asar, karya Imam Ibnu Asir yang wafat tahun lebih kurang 606 Hijrah, seorang ulama besar. Dan ada satu lagi kitab Al-Qamus, menyebut, ada ulama yang menyebutnya Dujina. Huruf yang sama, cuma baris, da baris depan, jim baris bawah, nun baris atas. Jadi dia baca Dujina, bukan Dajna. Okey. Tetapi di sini persoalan dia, walaupun ini disebutkan dalam tafsir Imam At-Tabari, tapi saya angkat tangan serenda wallahu alam, di manakah yang dikatakan bumi Dajna kalau ini ada kebenaran dia, ataupun dia cuma berbentuk riwayat yang dinakalkan semata-mata. Baik, ada satu lagi riwayat daripada Al-Hasan, yang mana beliau mengatakan, matan ni ada dalam tafsir Imam Qurtubi, tuan-tuan boleh rujuk. Wa khalaqa ju'ju'ahu min dariyah. Wa khalaqa ju'ju'ahu min dariyah. Dan Allah menjadikan ju'ju'nya. Apa makna ju'ju'? Ju'ju'. Ju'ju' dalam bahasa Arab dua makna. Ju'ju' satu makna ialah Allah. Ju'ju' satu makna ialah dada. Dan ada lagi makna lain bagi ju'ju' ialah tulang temulang. Kalau kata makna dia dada, Allah menjadikan dada Nabi Allah Adam daripada bumi Dhariyah.
Kalau kata makna dia tulang, Allah menjadikan tulang Nabi Allah Adam daripada bumi Dhariyah. Persoalan dia, apa dia Dhariyah? Dhariyah ini menurut Al-Jauhari, Jauhari ini lagi awal daripada Imam Ibn Asir. Dia ada satu kitab As-Sihah, dia wafat tahun 400 Hijrah. Jadi Jauhari menyebut juk-juk ini, juk-juk tadi, dada ataupun tulang ni, jamak dia kita sebut jaji'. Kita sebut jaji', jamak dia. Tapi persoalan dia Dhariyah tu. Bumi Dhariyah merujuk kepada nama satu perkampungan, iaitu perkampungan Bani Kilab. Perkampungan Bani Kilab ni berada dekat dengan Mekah, yang mana susu galur luar perjalanan dia menuju ke arah Basrah. Basrah di mana? Basrah di mana? Di Iraq. Dan ada juga yang menyebut bahawa Dhariyah ini adalah nama satu sumur, oasis, sumber air yang berada di Hijaz. Dan dulu ada satu wabak penyakit yang dinisbahkan dengan nama Dhariyah, iaitu demam Dhariyah. Jadi Dhariyah ni lebih merujuk kepada nama tempat ataupun nama sumur. Jadi bila sebut Dhariyah, saya teringat satu kisah. Tuan-tuan pernah tak dengar nama tokoh Sumamah bin Asal? Sumamah bin Usal pun orang sebut. Tak pernah dengar? Baik. Ni nak kait dengan Dhariyah, tak ada cerita pun benda ni, cuma Dhariyah tu. Dulu lebih kurang pada tahun 6 Hijrah. 6 Hijrah ni Nabi duduk di Mekah ke Nabi duduk di Madinah? 6 Hijrah, Nabi duduk Madinah dah Hijrah. Jadi waktu tahun 6 Hijrah ni, antara apa dia panggil, kita panggil expression Rasulullah untuk memperluaskan daerah Islam atau perluasan empayar Islam ni, Rasulullah nak menyampaikan agama Islam ni kepada pemimpin-pemimpin yang berada di luar Madinah, sama ada raja atau pemimpin tersebut yang bersifat Arab ataupun non-Arab. Jadi setelah diteliti, hampir ada 8 pucuk surat yang Rasulullah nak hantar kepada pemimpin-pemimpin tertentu. Ini termasuklah kepada Hercules, kepada Kisra Parsi, apa semua sekali tu. Ada salah satu raja tu bernama ataupun pemimpin bernama Sumamah bin Asal, ataupun nama penuh dia Sumamah bin Asal Al-Hanafi. Pasal apa belakang tu ada Al-Hanafi? Adakah dia bermazhab Imam Hanafi? Ni zaman Nabi ni, takkan ada dah Imam Abu Hanifah. Mungkin orang-orang selepas ulama-ulama besar tu, kalau ada lakop belakang dia Al-Hanafi, mungkin penisbahan kepada mazhab Hanafi. Tetapi Al-Hanafi kawan ini zaman Nabi merujuk kepada Bani Hanifah. Bani Hanifah. Dulu ada seorang isteri kepada Khalifah Islam yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Selain daripada isteri dia, anak Rasulullah Fatimah tu, dia ada isteri seorang wanita daripada Bani Hanifah. Sebab tu dia ada seorang anak lelaki yang terkenal dalam sejarah, Muhammad Ali Al-Hanifiyah tu. Sebab mak anak tu daripada Bani Hanifah. Dia adalah seorang pemimpin di Yamamah. Sumamah ni seorang pemimpin di Yamamah. Yamamah pula pada masa tu terkenal dengan seorang nabi palsu. Siapa dia? Nabi palsu daripada Yamamah, Musailamah Al-Kazzab tu. Jadi selepas surat tu sampai kepada Sumamah ni endah tak endah surat Rasulullah tu. Jadi dia buat ambil tahu tak ambil tahu. Jadi sampai satu tahap adanya dikatakan riwayat persekongkolan daripada Musailamah dan juga Sumamah ni, sampai Sumamah ni nak menyamarkan diri dia datang ke Madinah semata-mata dengan bertujuan untuk bunuh Nabi, tapi tak berjaya. Jadi atas sebab penolakan dia dan cubaan tersebut, seolah-olah perkataan yang keluar daripada Rasulullah tu menghalalkan darah dia. Darah dia ni dihalalkan. Jadi nak jadi cerita, tinggal sejak Sumamah ni. Dan tahun 6 Hijrah juga adanya peperangan, iaitu peperangan dengan Yahudi Bani Quraizah. Sebab mereka melanggar perjanjian dengan Rasulullah dan sahabat pergi serang perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Setelah mendapat kemenangan,
Ada sebahagian sahabat ni Rasulullah suruh pi satu tempat. Ke mana? Ke Dariyah itulah. 30 orang saja, tapi semua pasukan tentera berkuda yang dipimpin oleh komander. Rasulullah minta sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah mengetuai 30 orang sahabat berkuda lain pi kepada satu perkampungan di Qurata, iaitu dekat dengan Dariyah. Daerah dia Barakah. Di sinilah perkampungan Bani Kilab, Bani Bakar bin Kilab. Sebab tu dia sebut tadi Dariyah, perkampungan Bani Kilab, perkampungan Bani Bakar bin Kilab. Bila pi perkampungan tersebut, diingatkan adanya perlawanan, adanya pertentangan, tapi semua kecut perut lari. Jadi bila lari, banyaklah rampasan daripada unta dan juga kambing. Dalam perjalanan nak balik itulah tersua dengan satu kumpulan, yang mana kumpulan ni dikatakan nak pergi menunaikan umrah di Mekah. Ada umrah cara jahiliah dia lah. Rupanya tawanan yang ditawan oleh sahabat tu, dalam tu ada Sumamah. Dalam tu ada Sumamah, tapi disebabkan sahabat-sahabat tak kenal Sumamah tu, jadi dia pakai tangkap tawanan tu buat balik ke Madinah. Sedangkan dalam tu dianggap sebagai salah seorang yang halal darah dia untuk dibunuh, tapi sebab tak kenal. Jadi bila buat balik ke Madinah, jadi dia cek Sumamah ada, maka Sumamah diikat, ditambak di salah satu tiang masjid. Jadi satu ketika, satu saat Rasulullah keluar. Rasulullah tanya, ada apa dengan kamu wahai Sumamah? Apa jawab Sumamah? Wahai Muhammad, sekiranya kamu berkeinginan untuk membunuh aku, kamu kena ingat bahawa darahku ini dia ada nilai dan dia ada harga. Apa maksud dia? Kalau kamu nak bunuh aku, darah aku ni ada nilai dan ada harga. Bukan dia cabar Rasulullah bunuh dia dah. Sebab dia ni adalah pemimpin. Pemimpin Yamamah, pemimpin suku, pemimpin kaum. Maksudnya kalau dia ni nak dibunuh, biasanya darah pemimpin ni dia punya harga tinggi dan mahal kalau ditebus dengan wang tebusan. Tu maksud dia. Maksudnya kalau orang nak mari tebus tu, untuk darah aku, untuk nyawa aku sebagai pemimpin ni tinggi, kamu akan dapat imbalan dia. Yang kedua, kalau kamu melepaskan aku wahai Muhammad, kamu akan tahu bahawa aku adalah seorang manusia yang amat pandai berterima kasih kepada orang lain. Kalau kamu lepas aku, dan kalau kamu nakkan sesuatu, aku akan bagi kamu hadiah ataupun sesuatu. Rasulullah tak jawab apa. Rasulullah tinggalkan Sumamah. Malam kedua Rasulullah tanya soalan yang sama, itulah jawapan yang Sumamah bagi. Malam yang ketiga Rasulullah tanya, itulah jawapan yang Sumamah bagi. Akhirnya Rasulullah kata kepada sahabat, lepaskan Sumamah. Lepaskan dia. Lalu Sumamah keluar daripada masjid, kemudian terus ke kebun kurma yang berdekatan. Masuk dalam tu dia mandi, menyucikan diri. Ada riwayat lain sebut, sebelum dia nak masuk tu dia bertemu dengan sahabat. Dia kata, bagaimana cara aku nak memeluk agama ni? Bagaimana cara aku nak memeluk agama ni? Lalu sahabat kata, kamu kena bersihkan diri kamu, sucikan diri kamu dulu. Jadi sebab itulah dia masuk dalam kebun kurma, sucikan diri dia tu. Ringkas cerita, dia jumpa dengan Rasulullah dan kemudian dia masuk Islam. Tengok apa perkataan dia. 3 perkataan Sumamah. Wahai Muhammad, sesungguhnya demi Allah, tiadalah seorang pun yang paling aku benci di atas muka bumi ini kecuali kamu. Tapi hari ini kamu adalah manusia yang paling aku kasihi dan aku cintai. Wahai Muhammad, demi Allah, sesungguhnya sebelum ini agama yang kamu anuti, agama yang kamu dakwahkan inilah satu agama yang paling aku benci sekali. Tapi hari ini inilah agama yang aku anuti sekarang. Yang ketiga, wahai Muhammad, demi Allah, sesungguhnya negeri inilah, merujuk pada Madinah, adalah sebuah negeri yang paling aku benci. Tetapi sekarang negeri ini adalah negeri yang paling aku sukai dan kasihi. Lepas dia masuk Islam, panjang lagi lah cerita dia tu. Cuma terkeluar cerita Sumamah ni sebenarnya tak ada kena mengena dengan Sumamah. Saya nak sebut Dariyah tadi, sahabat yang
pi serang Doriyah tu, kemudian dia balik tu jumpa dengan Sumamah tu. Okey, faham ah?